Pernahkah Anda mengalami steering bergegar ketika sedang membrake? Okey, kebanyakan mereka pasti pernah mengalami masalah ini kan? Yang mana ketika Anda sedang memandu, membrake sama ada di jalan rata ataupun sedang menuruni bukit. Okey, saya pasti Anda pernah mengalami di mana ketika Anda sedang membrake, steering bergegar. Dan ada kalanya steering tidak bergegar. Okey, untuk tips auto pada kali ini saya akan kongsikan sedikit tips kenapa steering itu bergegar. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama saya di MRZ Blog dalam segmen tips auto. Alright, seperti apa yang saya katakan tadi, kenapa steering Anda bergegar ketika menekan brake? Okey, saya pasti ramai Anda yang pernah mengalami masalah ini, terutamanya sedang menuruni bukit. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini. Kembali lagi bersama saya di MRZ Blog. Okey, untuk segmen tips auto pada kali ini saya akan membincangkan sedikit berkenaan dengan masalah-masalah yang sering pemandu hadapi, ketika menuruni bukit. Kebanyakan zaman sekarang kenderaan selalu mengalami steering bergegar, yang mana ia disebabkan oleh rotor Anda panas. Rotor disk Anda panas, dan ini menyebabkan rotor Anda kemungkinan besar telah pun bengkok. Telah pun bengkok dan mengalami kerosakan kepada rotor tersebut. So apabila rotor itu telah pun bengkok, ketika Anda sedang menekan brake, disitulah menyebabkan steering Anda bergegar ataupun bergetar. Ada kalanya yang bergetar tu memang kuat, terasa, sehingga kan kalau Anda lepas steering tu, dia nampaklah steering tu bergegar. Dan ada kalanya terasa sedikit. Okey, kenapa rotor disk boleh menjadi bengkok? Ini kebanyakan persoalan lah yang selalu kebanyakan pemandu baru terutamanya mempersoalkan kenapa rotor disk menjadi bengkok. Okey, ini disebabkan kerana pertambahan suhu pada rotor disk tersebut ketika Anda sedang menekan brake, terutamanya menuruni bukit curam. So suhu itu terjadi lebih tinggi. Ada yang kalanya mengikut info yang diterima, dia melebihi sehingga 600 darjah Celsius. Wah, hebat. So dalam keadaan begitu, rotor Anda menjadi merah membara. Dan ini menyebabkan besi pada rotor disk tersebut menjadi lembut. Mengikut hukum fizik pun, apabila logam yang telah dipanaskan, ia akan menjadi lembut dan mudah bengkok. So begitu juga yang berlaku kepada rotor disk yang ada pada kenderaan Anda. Okey, pasti Anda tertanya-tanya, kenapa rotor disk yang ada pada kenderaan yang sedia ada ni tidak tahan? Okey, kemungkinan besar itu adalah strategi marketing, kan, yang mana kalau rotor disk itu tahan, rasanya agak rugilah pihak pengeluar part, kan. Lama sangat rotor disk tidak rosak. So itu kemungkinan besarlah daripada salah satu teknik perniagaan. Tapi walau bagaimanapun, ianya sangat membahayakan kepada Anda dan juga orang lain. So apabila berlaku begini, di mana rotor disk sudah pun menjadi bengkok, ya sebenarnya Anda mempunyai dua pilihan. Kebanyakan kalau kereta baru, ketika Anda masih mempunyai jaminan, jaminan selepas jualan, Anda sebenarnya boleh hubungi service center. Service center yang berhampiran di mana Anda hantar servis, mereka sebenarnya boleh menggantikan yang baru, rotor disk yang baru. Tetapi kadang-kadang ada setengah service center mereka ingin jimat kos. Apabila keadaan ini berlaku, mereka hanya skim disk, yang mana rotor disk yang lama itu, yang telah pun bengkok tadi, mereka ambil dan hantar ke engineering.
So di engineering mereka akan skim disk. Skim disk tu di mana permukaan rotor disk itu tadi dikurangkan, dikikis. Wah lagi, dicanai lah. Dicanai sehingga permukaan itu menjadi rata. So dia ada alat ukurnya lah. Sehingga permukaan itu menjadi rata dan tidak lagi bengkok. So apabila kerja-kerja engineering ini dibuat, rotor disk itu menjadi sedikit nipis. Okay? Sedikit lah, dalam berapa mm. So sebenarnya benda ni banyaklah orang buat. Untuk jangka masa panjang sebenarnya tidak baiklah. Tapi untuk bersifat secara sementara sebenarnya masih boleh diterima. Yang mana selepas engineering tadi telah dilakukan, rotor disk tadi akan menjadi normal. Tapi ada kalanya ianya akan berulang semula, menjadi bengkok semula. So apa yang terbaik sebenarnya, kalau kereta anda masih mempunyai jaminan, sebaiknya anda perlu dapatkan yang baru, yang baru daripada service center. Berbalik kepada rotor disk yang bengkok tadi, sebenarnya seperti apa yang saya katakan tadi, ianya berlaku apabila akibat haba yang tinggi. Haba yang tinggi yang dihasilkan apabila anda sedang menekan brake. So keadaan ini akan menyebabkan rotor anda tadi bengkok. Dan ada kalanya sebenarnya kepada pemandu-pemandu yang baru, mungkin yang mereka tidak berapa mengetahui, ketika mereka sedang menuruni bukit terutamanya dan mereka dapati rotor disk mereka panas. Apabila panas, mereka berhenti di tepi jalan. Itu satu tindakan yang baik sebenarnya. Tapi apa yang menjadi masalahnya, mereka mengambil air. Mengambil air, contohnya air dalam botol, siram rotor disk itu. Tujuannya untuk mempercepatkan sejuk. Tapi tahukah anda sebenarnya perbuatan untuk menyiram rotor disk itu sebenarnya lagi menjahanamkan rotor disk anda. Yang mana apabila dalam keadaan panas, anda sedang siram rotor disk itu dalam keadaan panas berasap, tindakan logam itu memang sejuk lah, tapi dia akan mengecut secara mendadak dan mengakibatkan rotor disk anda crack. Crack, dan ada kalanya lagi teruk menjadi bengkok lah. So apabila bengkok memang tidak boleh buat apa-apalah dan lagi bahaya kepada anda sebenarnya. Kalau bayangkan kalau rotor disk itu telah pun crack, anda teruskan perjalanan turun bukit, kemungkinan besar rotor itu pecah, berderai. So sekali lagi kepada yang ingin berniat untuk menyiram rotor disk itu, rasanya anda perlu fikirlah untuk 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Karena perbuatan anda itu sebenarnya lebih membahayakan, bukan pada diri anda saja, kepada orang lain juga. Alright. Buat mereka yang mungkin sudah mempunyai kenderaan yang agak lama, yang mana waranti ataupun jaminan selepas jualan telah pun tamat. Untuk sekarang ni mungkin dalam jualan kereta baru mungkin dalam 5 tahun jaminan. Tapi kalau dulu dia sekitar dalam 3 tahun lah. So apabila jaminan itu telah pun tamat, sebenarnya anda boleh jugalah mengganti rotor baru. Tapi itu anda harus tanggung sendiri kos belian part baru. Sama ada anda ingin membeli rotor yang original, maksudnya rotor asal tu, ataupun anda boleh sebenarnya membeli rotor aftermarket. Sebenarnya banyak beza rotor original dan rotor aftermarket. Alright, untuk rotor disk original sememangnya ia mempunyai harga yang murah, jika dibandingkan dengan aftermarket. Memang agak jauh lah harganya tu. Tapi walau bagaimanapun, kebiasaannya rotor disk original ini tidak mempunyai ketahanan yang agak lama. Terutamanya kalau anda seorang pemandu yang selalu saja menuruni bukit. Saya ambil contoh senang, kalau di Sabah ni laluan Keningau Kimanis, yang mana laluan tu memang sangat mencabar. Terutamanya kenderaan kecil. Daripada ketika mendaki dan menuruni bukit. So apabila menuruni bukit,
penggunaan brake di situlah yang sangat-sangat penting. Okey, selain penggunaan gear rendah. So, berbalik pula kepada rotor disc aftermarket ni, sebenarnya ia memang agak baiklah daripada rotor original. Okey, walaupun harganya agak mahal daripada rotor disc original, tapi tahap ketahanannya agak baik sebenarnya. Okey. Kebiasaannya mereka menggunakan material-material yang agak tahan lah. Okey. Saya ambil contoh macam yang saya gunakan sendiri ke atas Isuzu D-Max saya, jenama Runstop. Okey. Jenama Runstop yang agak terkenal di negara Thailand, negara jiran. So, biasanya kalau anda lihat sendiri pun rotor disc tu permukaannya mempunyai alur-alur dan lubang-lubang. So, di situ sebenarnya dia mempunyai fungsi tersendiri yang mana pengaliran haba itu lebih cepat dibebaskan. Okey, ketika anda sedang menuruni jalan tu, anda laju, so haba-haba itu sebenarnya cepat dibuang. Okey, so di mana disitulah fungsi lubang itu sebenarnya. Walau bagaimanapun harganya agak mahal, okey, dalam sekitar 1,000 ke atas. Okey, itu bergantung kepada kenderaan anda lah. Kalau kenderaan yang kecil mungkin dia ada murah sikit dalam 800, 600 gitulah. Itu bergantung dengan saiz. Kalau anda upgrade lagi yang saiz lagi besar daripada yang asal, ianya mungkin dalam 1,500. Tapi walau macam mana pun, walaupun ianya mahal, agak berbaloi kan kalau anda buang sekali kos tersebut hanya untuk sekali. Katakanlah anda gunakan dalam tempoh 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun tu anda hanya buang 1,000 katakan. Agak jimat kan? Berbanding kepada anda menggunakan rotor disc yang original, kita katakan dalam 400. Lebih kurang 2 tahun sudah ganti yang baru. Setiap 2 tahun ganti yang baru. Kalau anda campur-campur pun sebenarnya lebih kurang kan? Cuma agak sakitlah sekali bayar tu. So, itulah sebenarnya yang membezakan rotor disc original dan rotor disc aftermarket. Alright, saya harap anda dapat sedikit info berkenaan dengan kenapa steering kereta bergegar ketika menekan brake. So, sudah tentunya rotor disc anda telah pun bengkok. Okey, itu salah satu sebab lah kenapa steering anda bergegar. Sebenarnya banyak lagi kemungkinan yang boleh diambil kira, okey, kenapa steering bergegar. Okey, insyaallah di konten-konten akan datang saya akan kongsi lagi tips auto berkenaan dengan kenapa steering kereta anda bergegar. Alright, rasanya sampai di sini saja untuk konten saya pada kali ini dalam segmen tips auto. Sampai jumpa lagi untuk konten-konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.